Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhal binti Muhammad Hashim. Memegang nombor matrik D1810046. Hari ini saya nak membukakan forum yang bertajuk Adakah ibu bapa peka terhadap keselamatan internet dalam kalangan kanak-kanak? Sebelum tu saya nak perkenalkan dulu apakah itu internet. Internet adalah satu perhubungan yang membantu seluruh dunia dalam kita menghubungkan perhubungan jarak jauh, atau kita mencari satu jalan kerja yang kita tidak pasti, dan membantu kita untuk mencari satu pekerjaan lah yang kita nak cari, kita nak mengolah, kita nak bantu diri kita. Selain itu juga internet ni dapat juga kita membantu ibu-ibu yang tidak bekerja, yang hanya menjadi suri rumah, dan dia dapat membantu ibu ni dalam mencari satu resepi masakan. Mereka dapat mencari resepi untuk masakan di rumah. So, diorang itu dapat membantulah untuk ibu. Pada pendapat saya tentang isu yang melibatkan melibatkan keselamatan kanak-kanak dalam penggunaan internet, dan kita patut melihat, kita patut mengetahui, dan kita patut tahu adakah ibu bapa ni peka terhadap keselamatan internet dalam kalangan kanak-kanak pada masa kini. Jika kita melihat kanak-kanak pada masa kini memang terlalu obses dalam penggunaan internet. Saya telah melihat seseorang kanak-kanak pada masa kini dalam umur dia anggaran dalam umur 6 tahun atau 5 tahun. Saya melihat kanak-kanak ni dia terlalu fokus dengan internet. Dia terlalu fokus dengan penggunaan internet, game, YouTube, dan sampaikan ibu bapa tidak tahu nak memujuknya untuk mengajak dia makan. Sedangkan dia ni berada di rumah kawan ibunya, di rumah saudara mara dia, tapi dia tidak pandai nak menggunakan dengan cara yang betul. So ibu bapa seharusnya peka terhadap ni. Penggunaan ni adalah kena menghadkan dan mengurangkan gaya chat, mengurangkan had penggunaan internet pada masa kini. Tidak salah nak memberi kepada kanak-kanak internet, tapi kena kurangkan internet ni kepada kanak-kanak. Untuk kebaikan internet ni, daripada saya memerhati dan saya melihat, saya mengolah dan saya mencari, kebaikan untuk kanak-kanak adalah kebaikan internet ni terhadap kanak-kanak. Seharusnya ibu bapa memberi dengan cara menunjukkan video tentang pembelajaran yang boleh merangsangkan fikiran mereka. Benda ni kena memastikan dan kena peka apa yang kanak-kanak ni lakukan dan melihat. Ibu bapa seharusnya menunjukkan satu video tentang sama ada lagu, tentang pelajaran ABC 1, 2, 3 untuk kanak-kanak yang bawah umur 6 tahun. Mereka boleh melihat. Bagi kanak-kanak yang atas
atas 6 tahun, mereka juga, bapa juga seharusnya memberi juga pembelajaran dan sepatutnya menasihatkan mereka menasihatkan mereka tentang penggunaan internet ni. Kebaikannya kanak-kanak ni akan merangsangkan otak mereka dalam pembelajaran. Jika ada satu apps yang boleh membantu mereka dalam pembelajaran, seperti sama ada game atau apps yang untuk pembelajaran mereka lah, mereka akan dapat membantu memberi satu membantulah mereka dalam merangsang pemikiran mereka, dapat bantu jika bila dia orang datang ke sekolah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Ahmad Azman di 1810438. Okey, pada pendapat saya, ibu bapa tidak peka terhadap keselamatan internet dalam kalangan kanak-kanak kerana pada masa ini ibu bapa lebih mementingkan kerjaya mereka berbanding meluangkan masa bersama anak-anak mereka bagi menampung sara hidup pada masa ini yang sangat tinggi. Hal ini justru itu ibu bapa meletakkan 100% kepercayaan kepada anak-anak mereka untuk menggunakan alat teknologi tanpa pengawasan mereka. Oleh itu, kanak-kanak mengambil peluang ini untuk menerka lebih banyak lagi apa yang terkandung dalam alam maya ini. Salah satunya ialah permainan video game, YouTube. Okey. Hal ini menyebabkan kanak-kanak akan mendapat pelbagai keburukan daripada kecuaian ibu bapa ini. Salah satunya adalah perkembangan interaksi sosial mereka akan terjejas kerana kanak-kanak hanya fokus untuk bermain alat teknologi ini dan tidak menghiraukan orang yang berada di sekeliling mereka. Dengan itu, kanak-kanak tidak dapat berinteraksi dengan baik sekiranya mereka bergaul dan bermain dengan rakan-rakan mereka kerana tidak biasa menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan orang yang berada di sekeliling mereka. Okey, baiklah. Bagi cadangan saya pula, untuk menjamin perkembangan emosi, sosial, jasmani dan intelek, ibu bapa haruslah memastikan juga keseimbangan antara penggunaan teknologi moden ini dengan aktiviti yang berbentuk riadah ataupun aktiviti di luar rumah. Dengan terlibatnya aktiviti riadah ini, kanak-kanak dapat meningkatkan perkembangan interaksi sosial mereka apabila berinteraksi bersama ahli keluarga ketika beriadah itu. Okey, selain itu juga, aktiviti berbentuk riadah ini juga dapat meningkatkan perkembangan fizikal mereka dengan melakukan aktiviti seperti bermain bola. Dengan bermain bola, kanak-kanak dapat berlari, memegang bola. Oleh yang demikian itu, aktiviti riadah ini dapat memberikan pengalaman kehidupan yang sebenar kepada kanak-kanak. Selain itu juga, aktiviti riadah ini dapat mengurangkan risiko obesiti terhadap kanak-kanak kerana mereka beriadah daripada mereka terus hayal bermain
alat teknologi zaman sekarang ini. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada rakan forum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farahani binti Helmi, memegang kad matrik di 1810026. Berdasarkan topik yang dibincangkan, bagi pendapat saya, ibu bapa sekarang kurang memberi perhatian dan pemantauan terhadap penggunaan internet kanak-kanak. Umum mengetahui teknologi zaman kini telah melangkah jauh seiring kemajuan negara. Gadget ataupun dikenali sebagai telefon bimbit kini boleh diguna pakai oleh semua golongan usia, termasuklah kanak-kanak. Persoalan kanak-kanak. Selain itu juga, permainan juga yang menggalakkan kanak-kanak untuk meningkatkan tahap dan memperolehi markah tinggi dapat membantu mengembangkan kemahiran matematik dan kejuruteraan serta motivasi untuk memenuhi matlamat. Berdasarkan topik ini, internet juga dapat membantu anak-anak untuk berkomunikasi dengan baik, di samping membentuk minda anak-anak menjadi lebih cergas dan dapat membantu mereka belajar. Namun jika dilihat dari sudut yang sebaliknya, internet juga akan membuatkan anak-anak berkelakuan antisosial dan hal ini akan merosakkan masa kecil mereka. Jadi, peranan ibu bapa sangat penting untuk menangani masalah ini. Ibu bapa mungkin kurang peka terhadap masalah ini kerana bagi mereka dunia luar lebih bahaya. Jadi lebih baik duduk dalam rumah dan bagi anak-anak main internet. Tetapi mereka tidak sedar sebenarnya duduk di rumah dan bermain gadget itu juga akan mendatangkan bahaya kepada anak-anak. Kanak-kanak yang terdedah terlalu lama dengan internet akan mengalami ketagihan yang teruk. Bagaimana ibu bapa dapat mengenal pasti sama ada anak-anak mereka sudah ketagih internet? Berikut adalah tanda-tanda anda mungkin telah mengalami ketagih internet ataupun keburukan apabila ibu bapa tidak memantau penggunaan internet. Yang pertama, kanak-kanak tidak boleh berjauhan sama sekali dengan gadget. Ibu bapa boleh mengenal pasti ada anak-anak mereka telah ketagih apabila mereka tidak mahu berjauhan dengan gadget mereka walaupun untuk pergi ke tandas. Lebih parah apabila ada kalangan kanak-kanak yang sanggup berlapar semata-mata untuk bermain gadget. Yang kedua, kanak-kanak juga akan menjadi ganas. Permainan yang sedia ada dalam gadget ataupun internet juga memperlihatkan aksi-aksi yang ganas dan tidak sesuai seperti memukul, menghentak, membaling dan sebagainya. Perlu diketahui bahawa kanak-kanak berusia bawah 6 tahun belum masih boleh membezakan dunia nyata dan alam maya ataupun khayalan. Bagi mereka semua adalah nyata. Jadi aksi yang melampau dan tidak sesuai pada peringkat usia mereka ini boleh menyebabkan mereka mentafsir bahawa ianya adalah perkara biasa dan normal. Yang ketiga, kanak-kanak tidak bersabar. Kanak-kanak yang ketagihan gadget, internet juga dikatakan mempunyai tahap kesabaran yang rendah. Bagi sesetengah situasi yang memerlukan mereka untuk bersabar, duduk diam dan mendengar seperti di dalam kelas akan menjadi satu tekanan buat mereka. Mereka tidak akan dapat fokus dalam kelas kerana asyik teringatkan gadget mereka setelah tamat waktu sekolah nanti. Bagi kanak-kanak yang berusia bawah 6 tahun, cuba meniru apa jua yang ibu bapa mereka lakukan. Tingkah laku ibu bapa merupakan sumber rujukan utama untuk mereka. Jika ibu bapa boleh meluangkan sedikit masa untuk mereka tanpa memegang sebarang gadget dan melayari internet, anak-anak juga akan melakukan hal yang sama untuk ibu bapa. Gadget memang bagus untuk teknologi zaman kini, tetapi sebagai ibu bapa, kita mestilah memantau dan menyekat sedikit kebebasan mereka bersosial di alam maya supaya mereka dapat membezakan di antara realiti dan fantasi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, kanak-kanak tidak bersabar. Kanak-kanak yang ketagihan gadget, internet juga dikatakan mempunyai tahap kesabaran yang rendah. Bagi sesetengah situasi yang memerlukan mereka untuk bersabar, duduk diam dan mendengar seperti di dalam kelas akan menjadi satu tekanan buat mereka. Mereka tidak akan dapat fokus dalam kelas kerana asyik teringatkan gadget mereka setelah tamat waktu sekolah nanti. Bagi kanak-kanak yang berusia bawah 6 tahun, mereka akan melepaskan kemarahan terhadap sesuatu yang menguji kesabaran mereka. Seperti apabila bateri gadget mereka habis, mereka akan menangis, menghempas dan membaling gadget atau barang berhampiran. Mereka tidak boleh menahan sabar atas perkara yang membuatkan mereka menunggu. Hal ini sangat membahaya kepada ibu bapa.
keempat, tahap kemahiran komunikasi yang lemah. Satu lagi kesan buruk yang sering dihadapi oleh kanak-kanak yang ketagihan gadget dan boleh memberi kesan terhadap masa depan mereka ialah tahap komunikasi yang agak lemah. Kanak-kanak seperti ini hanya menjadikan gadget mereka sebagai teman dan tiada hubungan komunikasi dua hala yang berlaku. Mereka mudah mengikut apa yang mereka lihat walaupun tidak tahu ianya baik ataupun buruk. Keadaan ini juga boleh menyebabkan kanak-kanak lambat bercakap, tidak mahu berbual, tidak mahu berkawan dan sukar untuk menyampaikan apa yang ingin mereka fikir atau rasakan. Mereka akan banyak memendam dan mendiamkan diri. 5. Kemahiran fizikal lemah dan terbantut. Dari sudut perkembangan saraf dan sensori pula, ketagihan menyebabkan kanak-kanak ini mempunyai tahap perkembangan fizikal yang rendah. Mereka juga akan kurang melakukan aktiviti fizikal dan juga tidak suka meneroka seperti kanak-kanak yang normal. Mereka juga akan kurang meluangkan masa di luar rumah untuk berbasikal, bermain bola ataupun bermain bersama rakan-rakan sebaya yang lain. Aktiviti yang ringan di rumah seperti memulas tompol pintu, membuka botol, memegang pensel, menulis juga akan menjadikan mereka sukar. Namun, tidak semua gadget berunsurkan negatif. Penggunaan gadget ini sebenarnya boleh menjadi alat untuk membantu anak-anak belajar dengan lebih cekap. Yang pasti, penggunaan gadget mestilah di bawah pengawasan dan pemantauan ibu bapa. Namun, tidak semua gadget berunsurkan negatif. Penggunaan gadget ini sebenarnya boleh menjadikan alat untuk membantu anak-anak belajar dengan lebih cepat. Yang pasti penggunaan gadget mestilah di bawah pengawasan dan pemantauan ibu bapa. Jadi, persoalannya bagaimana ibu bapa dapat mengawalnya? Yang pertama, kanak-kanak akan mengawal salah. Anak-anak tunjukkan melalui teladan dan biar anak mereka melihat ibu bapa tidak terlalu berkepit dengan gadget. Jadi anak-anak juga akan mengikuti langkah ibu bapa mereka. Peraturan menggunakan gadget. Jika ibu bapa membiarkan sahaja anak-anak bermain gadget tanpa aturan, sudah pasti akan timbul masalah dan anak-anak akan lebih ketagih. Cuba untuk menetapkan peraturan yang ketat dan tegas untuk anak-anak dalam penggunaan gadget. Tetapkan beberapa jam masa mereka untuk bermain gadget, tempat khusus untuk mereka bermain seperti di ruang tamu ataupun sudut untuk mereka, dan mereka tidak dibenarkan untuk bermain gadget jika sedang berkumpul bersama keluarga. Justeru itu, ibu bapa perlu mengawal aplikasi yang anak-anak muat turun agar tidak terdedah dengan aplikasi-aplikasi yang negatif dan tidak sesuai dengan mereka. Internet browser kini ada child lock yang dapat menghalang mereka dari memuat turun segala aplikasi yang tidak sesuai untuk mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengajar anak-anak untuk meminta izin anda sebelum mereka dapat memuat turun apa-apa aplikasi di Google Play ataupun Play Store. Selain itu, jadikan gadget sebagai ganjaran dan hukuman. Ibu bapa boleh menjadikan gadget sebagai ganjaran bagi anak-anak supaya mereka tidak terlalu menghadap gadget semata. Contohnya menyuruh anak-anak melakukan sesuatu dan memberi ganjaran balasan atas bantuan mereka seperti mengurut ibu bapa 2 minit masa tambahan setiap seminit masa urut, basuh pinggan mangkuk 1 jam masa tambahan untuk bermain internet, bantu ibu bapa membuang sampah. Selain itu, kajian juga ada melaporkan bahawa menurut kebiasaannya, ibu bapa akan bercakap dalam 940 patah perkataan per jam apabila anak-anak ada bersama mereka. Itu pun jika ibu bapa tersebut prihatin dan rajin bersembang. Namun apabila TV dipasang, rancangan yang diminati oleh anak-anak, kanak-kanak akan bercakap dalam 770 patah perkataan. Semakin kurang perkataan yang disebut, semakin kuranglah pembelajaran perkataan baru. Semakin kurang jugalah kosakata yang boleh disimpan dalam lexical database otak kita. Antara sebab ramai anak yang lambat bercakap juga adalah disebabkan oleh kurangnya perbualan antara ibu bapa dan anak-anak. Semua ini disebabkan gadget yang telah mengambil alih tugas ibu bapa bersama anak mereka. Agak mustahil untuk ibu bapa untuk menjauh dari kemajuan teknologi zaman kini. Bayangkan di rumah saja sudah berapa banyak gadget yang kita sudah ada. Seseorang individu juga mempunyai 2 atau 3 gadget